أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس على بركات الله بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita dan Allah Ta'ala memberikan hidayah, petunjuk, inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita berada di dalam masjid pada malam ini. Maka sebelum itu marilah sama-sama kita niat i'tikaf dalam masjid. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung berkenaan dengan kisah yang telah kita ceritakan pada minggu lepas. Iaitulah seorang tabi'in yang merupakan cucu kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diberikan nama Salim ibn Abdullah ibn Umar. Salim ibn Abdullah ibn Umar Al-Alimul Amil, yang digelar sebagai orang alim yang beramal. Kata Imam Malik, lam yakun ahadun fi zamani Salimin في زمان سالم بن عبد الله أشبه منه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش. Tidak ada mana-mana orang yang sebanding dengan Salim ibn Abdullah pada zaman dia. Bahkan pada biman madha, dengan zaman sebelum itu pun, minas salihin, daripada kalangan orang yang saleh, dari sudut zuhud, fi zuhdi wal fadli, dari sudut kelebihan, wal aishi, dan sudut kehidupan yang saleh. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kana li amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab ta'ifatu minal abna. Sayyidina Umar ni tuan-tuan sekalian, amirul mu'minin, dia ni ramai anak. Ta'ifatun minal abna, ramai anak-anak dia.
Akan tetapi anak yang paling menyerupai Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu iaitulah Abdullah bin Umar. Dalam ramai-ramai ni yang serupa dengan dia dari sudut perangai, rupa akhlak sebagainya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar ni pun ramai anak. Adadun min abna'i aktsaru mimma kana li abih, lebih banyak daripada ayah dia. Abdullah ni banyak daripada ayah dia lagi anak dia. Lakinna ibnahu Saliman kana ashaddahum syabahan bihi. Akan tetapi anak dia yang paling menyerupai kepada Abdullah bin Umar iaitulah Salim ibn Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Yang inilah yang cucu Sayyidina Umar ni. Maka pada malam ni kita akan ceritakan kisah hayati Salim bin Abdullah, kisah kehidupan Salim ini yang merupakan cucu Al-Faruq wa ashbahan nas bihi khuluqan, orang yang mirip dengan datuk dia dari sudut akhlak, dari sudut khilqah, akhlak, rupa bentuk, wadinan agama dan juga samtan, iaitulah dari sudut perangai akhlak dia. Asha Salim bin Abdullah fi rihabi Taibah al-Mutayyibah. Salim ni tuan-tuan sekalian, dia hidup, dilahirkan dan dibesarkan di Taibah. Iaitulah di Madinah al-Munawwarah, nama dia Taibah. Mutayyibah yang indah. Wa kanat Taibah idzaka tarfulu fi athwabin min al-ghina wan ni'mati lam tashhad laha mathilan min qablu. Yang mana Taibah ni ketika itu tuan-tuan sekalian jauh berbeza dengan Madinah zaman dulu. Yang mana Taibah ataupun Madinah zaman ni yang penuh dengan kekayaan. Yang penuh dengan kenikmatan yang tak pernah tengok sebelum daripada ini. Ini mana zaman tabi'in ini. Yang mana tuan-tuan sekalian, faqad kana rizquha ya'tiha ragadan min kulli makan. Rezeki ni datang banyak sangat daripada segenap penjuru mari. Wa kana khulafa'u Bani Umayyah, yang mana pemimpin Bani Umayyah melimpahkan banyak kekayaan yang tak pernah mereka fikirkan. Penduduk Madinah ni terfikir kekayaan yang banyak macam ni. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, walaupun orang lain sukalah boleh kemewahan, kenikmatan, keindahan dan sebagainya daripada harta-harta tadi, akan tetapi Salim ibn Abdullah lam yuqbil ala dunia. Dia tak terpengaruh dengan dunia. Kama aqbala alaiha ghairuh, seperti mana orang lain yang terpengaruh dengan dunia. Marilah emas banyak-banyak ni, harta-harta daripada Parsi sebagainya. Salim ni tak terpengaruh. Walam yahfil bi'aradiha alfani kama hafila bi siwah. Dia tak tenggelam dalam keduniaan seperti mana orang lain. Wa innama zahida bima fi aidin nas raghbatan bima indallah. Yang mana dia ni hanya zuhud. Zuhud dengan apa yang ada. Mengharapkan apa yang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sifat zuhud ini perlu ada dalam setiap diri individu Islam. Yang mana tuan-tuan sekalian, kita akan ceritalah kalau dah nanti. Akhir zaman nanti, bayangkanlah. Bila mana Dajjal ni datang, Dajjal ni akan bawa kemewahan dunia. Di saat itulah manusia yang tidak tahan dengan kehidupan dunia, dengan keperitan dunia, akan mudah terpengaruh dengan fitnah yang Dajjal bawa ini. Jadi pentingnya sifat zuhud. Yang mana dunia ni hanya berada di tangan dia saja. Bukan berada dalam hati dia, tuan-tuan sekalian. Wa a'rada 'anil 'ajilati raja'al fawzi bil 'ajilah, dan dia menolak ajilah ni, dunia yang ajil ni yang akan binasa, kerana mengharapkan kejayaan bil ajilah, iaitu kejayaan di akhirat. Yang mana tuan-tuan sekalian,
para khulafa Bani Umayyah ini cuba mencurahkan kepada Salim ibn Abdullah bin Umar ni macam-macam kebaikan. Dia nak bagi macam-macam. Fawajaduhu zahidan bima fi aidihim. Mereka tengok Salim ni zuhud. Tak nak terima daripada pemimpin-pemimpin Bani Umayyah ini. Mustasghiran lid dunya wa ma fiha. Dia memandang dunia ni satu benda yang kecil. Bukan benda yang besar, tuan-tuan sekalian. Ini sifat zuhud Salim ibn Abdullah. Macam Toki dia juga. Macam Tok dia juga. Yang mana tuan-tuan sekalian, fa fi dzati sanatin qadima Sulaiman bin Abdul Malik Makkah hajjan. Pada satu tahun ni datanglah Sulaiman bin Abdul Malik, khalifah ketika itu. Datang ke Mekah nak buat haji. Buat haji. Falamma akhadha yatufu tawaf al-qudum. Bila mana khalifah selesai tawaf kudum. Tawaf bila siapa tu, tawaf kudum tu. Dia pun tengok. Absara Salim bin Abdullah. Nampak macam Salim bin Abdullah, dia ulama besar. Tengok macam duduk, ya jelisu qubalatal Ka'bah fi khudum. Duduk bersimpuh di depan Kaabah dengan keadaan yang sangat tenang. Tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuharriku lisanahu bil Qur'ani fi tabattulin wa khusyu'in. Yang mana dia menggerakkan bibir dia, lidahnya, bil Quran, dengan membaca Al-Quranul Karim dalam keadaan yang memutuskan diri dengan dunia dan kekhusyukan. Ni bayang. Khalifah dok tengok kawan ni. Ngaji Quran, baca Quran. Wa abaratuhu tasuhu ala khaddaihi sahhan hatta laka'anna wara'a ainaihi bahran minad dumu. Pipi Salim tuan-tuan sekalian mengalir air mata. Sehingga seolah-olah macam di sebalik mata dia ni adanya lautan tangisan. Nampak menangis, pipi mengalir air mata. Kerana apa? Kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu khaufan. Asyaddu khaufan min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara mata-mata yang tak disentuh oleh api neraka, iaitulah ainun bakat fi khasyatillah. Mata yang menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Mata ni takkan disentuh oleh api neraka, tuan-tuan sekalian. Tapi bukan mata sajalah, mana satu badan dia. Ini. Yang mana bila baca Quran, mengalir air mata. Kenapa? Memahami apa yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Selesailah khalifah tawaf. Kemudian lepas tawaf, semayang sunat 2 rakaat. Semayang sunat tawaf, tuan-tuan sekalian. Tawajjaha ila haitsu yajlisu Salim bin Abdullah. Maka lepas khalifah selesai semayang, dia pun pergilah ke arah di mana Salim ni duduk. Bila mana khalifah pergi cari. Biasa kita cari khalifah. Tapi terbalik. Ni hebatnya ulama zaman tu, tuan-tuan sekalian. Khalifah pergi cari ulama. Dia pun pergi cari, orang pun tengok, beri laluan kepada khalifah. Orang buka jalan pada khalifah, sampailah khalifah ni, Sulaiman ni, duduk sebelah dengan Salim bin Abdullah. Sampai kata, wa kada yamassu bi rukbatihi rukbatahu. Sampai lutut setuh lutut. Rapaknya duduk, tuan-tuan sekalian. Ni dia. Akan tetapi Salim tak perasan. Falam yatanabbah lahu Salim wa lam yaltafi ilaih. Salim tak perasan dan tak pandang pun khalifah. Kenapa? Tenggelam dalam zikir. Ni. Tenggelam dalam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Khalifah duduk tepi ni. Tuan-tuan bayang. Kalau kita lah orang besar mari, kelakabuk lah kita ni kan. Tapi Salim teruskan zikir, dia tak perasan pun. Sampai khalifah menjeling-jeling memerhatikan keadaan Salim bin Abdullah. Dia mencari-cari peluang. Bila masanya Salim ni akan berhentikan bacaan dia. Yatawaqqafu fiha 'anit tilawah. Dan berhenti daripada tangisan yang sangat-sangat sehinggalah khalifah ni nak bercakap dengan Salim bin Abdullah.
Duk tunggu tuan sekalian. Menangis kawan ni. Ingat pada Allah Ta'ala. Baca Quran. Lepas dapatlah peluang. Bagi salam kepada dia. Assalamualaikum ya Aba Umar wa rahmatullah. Faqala wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faqala al-khalifah bisautin khafidin. Lepas bagi salam tu slow je lah. Khalifah cakap dengan suara yang rendah. Macam bisik lah kita kata. Salni hajatan aqdiha laka ya Aba Umar. Tanyalah, mintalah apa-apa hajatmu. Aku akan tunaikan wahai Aba Umar. Bisik ke Salim ni tuan-tuan sekalian. Falam yujibhu Salimun bisyai'in. Salim ni bila mana khalifah tanya dia, menapa hak nak minta je lah. Salim tak jawab. Jadi khalifah ni ingat Salim tak dengar kot. Kan? Bila mana khalifah tanya, minta lah apa-apa. Salim tak jawab, maka tuan-tuan sekalian, dia pun dekat lagi dengan Salim. Famala alaihi aksara min zi qablin wa qala. Sampai rapat lah ke telinga dia. Raghibtu bi an tas'alani hajatan li aqdiyaha lak. Aku nak tanya mu ni. Menapa hakmu nak? Aku nak tunaikan hajatmu. Sampai dekat dengan Salim. Faqala Salimun. Maka berkatalah Salim, tuan-tuan sekalian, wallahi inni la astahi an akuna fi baitillahi jalla wa azza summa as'ala ahadan ghaira. Demi Allah, aku malu yang mana aku sekarang duduk di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian aku minta dengan orang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah tadi tuan-tuan sekalian, tak kata apa, malu. Terdiam khalifah. Fa khajila al-khalifah wa sakata, terdiam, malu khalifah. Lakinnahu zalla jalisan fi makanihi. Akan tetapi diduduk lagi tuan-tuan sekalian. Tunggu lagi. Nak juga ni, nak juga ke Salim ni tuan-tuan sekalian. Falamma qudiyatis salah, habis sembahyang, Salim pun bangunlah, yuridul mudi ila rahlihi. Nak pergi dah cari kenderaan dia. Falahiqat bihi jumu'un nas. Habis saja Salim sembahyang, tuan-tuan sekalian, jutaan, ribuan manusia mengikuti dia. Allahu Akbar. Manusia yang ada ketika itu ni semua ikut belakang ni. Kenapa? Yang ni nak tanya hadis Nabi SAW. Yang ni nak tanya tentang fatwa, tentang perkara-perkara agama. Yang ni nak minta nasihat dalam perkara dunia. Ni menjadi rujukan kepada umat Islam ketika itu. Salim ibn Abdullah. Wa rabi'un yatru bin doa. Ada juga hak mari minta doa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, bila kita jumpa ulama' ni, kita antaranya kita kena minta doa dengan ulama'. Biar ulama' ni mendoakan kita. Ni tuan-tuan sekalian. Wa kana fi jumlati man lahiqa bi, di antara ramai-ramai hak ikut ni khalifah sekali. Dengan khalifah ikut tuan-tuan sekalian. Dak ikut ke Salim ibn Abdullah. Jadi bila mana orang ramai pun tengok khalifah mari, semua buka jalan. Buka jalan supaya apa? Khalifah ni dapat merapati kepada Salim bin Abdullah. Famala alaihi, kemudian sapalah kepada Salim, bisik pula sekali lagi di telinga dia. Kata khalifah, nahnu ulai qad ghadawna kharijal masjid. Sekarang ni kita di luar masjid dah ni. Tadi dalam masjid. Kau ni luar masjid dah ni. Memintalah hajatmu, aku nak tolong tunaikan. Faqala Salim. Salim tanya, hajat dunia ke hajat akhirat? Dia tanya tuan-tuan sekalian. Khalifah terkejut. Terkejut dengan jawapan dia. Lalu kata Salim, kata Khalifah, bal min hawaiji dunia, bahkan hajat dunia lah. Hajat akhirat ke mana pula? Hajat dunia lah. Faqala lahu Salim, maka Salim mengatakan, inni lam atlub hawaijad dunia mimman yamlikuha, fa kaifa atlubuha mimman lam yamlikuha. Sesungguhnya aku minta keperluan dunia ni siapa yang memilikinya. Macam mana aku nak minta kepada siapa yang bukan milik dia? Yang mana dunia ni bukan milik khalifah. Dunia ni pun milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana aku nak minta dengan khalifah sedangkan khalifah sendiri pun tak miliki dunia ni. Sekali lagi pula khalifah malu tuan-tuan sekalian. Kawan nak beri sangat ni. Nak bagilah apa-apa sekalipun.
Bila Salim jawab gitu, malu khalifah. Wahayyahu, maka dia mengucapkan, tak apalah, dia mengucapkan selamat-selamat. Wan sarafa anhu wa huwa yaqul, dan dia mengatakan ma'azzakum alal khattabi bizzahadati wat tuqa. Yang mana Allah Ta'ala memuliakan kamu wahai keluarga Al-Khattab dengan zuhudnya, dengan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kurniaan kepada kamu. Barakallahu alaikum min ahli baitin. Min ahli baitin. Moga Allah Ta'ala berkati kamu. Seluruh keluarga Al-Khattab ini. Ini tuan-tuan sekalian. Yang mana Khalifah Sulaiman, cerita dia. Dia nak bagi kepada Salim bin Abdullah. Tapi Salim tolak, tuan-tuan sekalian. Ni. Kalau kita, Allah Akbar. Khalifah nak bagi apa? Ni Khalifah mari cari ni. Nak minta apa? Macam-macam kita minta. Senarai panjang ni. Nak minta ni. Tapi Salim, tuan-tuan sekalian, tidak berhajat kepada dunia ini, tuan-tuan sekalian. Baik. Wa fi sanati allati qablaha hajjal Walid bin Abdul Malik. Tahun yang sebelumnya, Khalifah juga, iaitu Al-Walid bin Abdul Malik buat haji. Falamma afadha an-nas min Arafatin, bila mana manusia mula berhimpun pergi ke Arafah. Al-hajju Arafah, Nabi katakan. Haji ni Arafah. Siapa tak pergi Arafah, tak ada haji. Sebab dia rukun. Jadi bila mana sampai ke Arafah, tuan-tuan sekalian, laqiyal khalifatu Salim bin Abdullah fi Muzdalifah. Selesai saja di Arafah, Salim ni, Khalifah bertemu dengan Salim di Muzdalifah. Yang mana tuan-tuan pun tahu, lepas kita habis selesai di Arafah, bermalam pula mabit di Muzdalifah dalam keadaan berihram. Dalam keadaan memakai ihram. Maka Khalifah pun tegur, fahayyahu wa bayyahu. Ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wa bayyahu, doa kebaikan. Ni. Summa nazara ila jasadihi al-makshuf. Lepas Khalifah bagi salam, doa kebaikan, Khalifah pun tengok kepada tubuh Salim bin Abdullah yang terbuka tu. Kan kalau kita pakai ke ihram tu, dia pakai kan, nampak kan, kadang-kadang dada kita ke apa ke, tubuh badan kita tu. Jadi Khalifah duk tengok ke badan dia, tuan-tuan sekalian. Maka dia mendapati tubuh badan Salim ni, Allahu Akbar, tegak, tuan-tuan sekalian. Badan tegap, badiyal quwwah, gagah perkasa. Ka'annahu bina'un mabniyun, seolah macam bangunan yang kukuh. Perut ni apa, six pack apa orang panggil? Kita one pack kan. Ni six pack, abang sadu, tuan-tuan sekalian. Tubuh gagah. Sadunya Salim bin Abdullah ni. Faqala lahu, kata Khalifah, dia tengok, Allahu Akbar. Tengok tubuh badan dia, kagum, tuan-tuan sekalian. Dia kata, innaka lahasanul jismi ya Aba Umar. Dia kata, tengok kamu ni memiliki tubuh badan yang sihat, wahai Aba Umar. Fama aktsaru ta'amika, kenapa kamu makan? Dia tanya. Dah makan kenapa? Sampai tubuh badan molek gini ni. Maka kata Salim bin Abdullah, al-khubzu waz-zaitu. Ringkas dia jawapan dia. Aku makan roti kering dengan zait. Zait ni macam minyak zaitun tu lah, tuan-tuan sekalian. Bayang makan roti kering dengan minyak zaitun je. Allahu Akbar. Boleh makan kita. Kita lah agak boleh makan ke tak, tuan-tuan sekalian? Ni. Hamba belajar di negeri Arab dulu, memang makanan Arab ni biasalah. Tapi makan sekali dua tambah dah, nak kena nasi lemak juga. Nak kena cari benda-benda gitu juga. Pasal hari-hari makan roti cicah minyak zaitun ni, kadang-kadang tak boleh nak pergi, tuan-tuan sekalian. Ni. Tapi itulah makanan Salim bin Abdullah. Dan dia kata, wa idza wajadtul lahma ahyanan akaltuhu. Kadang-kadang kalau ada kambing, ada daging, barulah aku akan makan. Kadang-kadang kalau ada. Maka Khalifah bila tanya, al-khubzu waz-zaitu, apa ni makan roti kering dengan minyak zaitun je? Faqala na'am. Salim kata, ya. Faqala aw tashtahihi. Khalifah terkejut. Dia kata, muslera ke makan benda gitu? Mu makan benda tu muslera ke? Faqala idza lam ashtahihi atrukuhu hatta ajua fa ashtahiyahu. Kata Salim, tuan-tuan sekalian, apabila aku tak selera makan, aku tinggalkan. Sampailah aku lapar, kemudian aku akan selera balik makan. Allahu Akbar.
Tuan-tuan tengok apa benda. Maknanya apa? Zuhudnya Salim ini. Dia makan hanya roti-roti kering dengan minyak zaitun saja. Zaitun tu pun tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan biasa makanlah pahit. Waktu hak bubuh dalam, kita panggil apa tu, dalam jeruk dah tu. Kalau makan hak asal dia, hak pia di pokok tu, tak boleh nak makan. Pahit tuan-tuan sekalian. Ni nak cerita bagaimana itulah makanan Salim ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Wa kama ashbaha Salim jaddahu al-Faruq fi i'rad 'an ad-dunya wa az-zahadah. Seperti mana Salim ni menyerupai tok dia, Umar, dalam menolak dunia, dalam kezuhudan, menolak kesenangan dunia yang fana ini, maka dia juga menyerupai dengan datuknya fil jahri bi kalimati haqq, pada menyatakan kebenaran, mahma kanat thaqilatal wat'ati syadidata at-tabi'at. Berani dia menyatakan kebenaran walaupun benda tu berat dan dia akan tanggung akibat dia, tuan-tuan sekalian. Ni Salim ni bukan saja dia serupa dengan Umar ni, dia suruh keberanian juga. Di antara cerita, tuan-tuan sekalian, min zalika annahu dakhala ala al-Hajjaj zata marratin fi hajatin min hawaijil muslimin. Satu hari, tuan-tuan sekalian, Salim bin Abdullah dia pergi mengunjungi Hajjaj. Tuan-tuan perkenal Hajjaj ni siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur yang terkenal dengan kezaliman dia. Hajjaj ni. Jadi satu hari Salim pergi ziarah. Sebab apa? Untuk hajat orang-orang Islam. Bila mana umat Islam bagi tahu sekian-sekian pada ulama ni, pakai ulama tanggungjawab dia bagi tahu kepada pemerintah. Kemiskinan ke apa benda hak berlaku dalam kalangan rakyat ni, ulama bagi tahu kepada pemerintah ketika itu. Tegur kalau dia buat salah. Maka Salim, tuan-tuan sekalian, pergi berjumpa dengan Hajjaj. Bila mana sampai di rumah Hajjaj, farahaba bihil Hajjaju wa adna. Hajjaj pun meraihkan, dikenal Salim ni siapa dia? Ulama besar. Lepas tu pula cucu Umar, Sayyidina Umar Al-Khattab, diduduk, kemudian disuruh duduk dalam majlis dia, wa balagha fi ikramihi, dan diberikan layanan yang istimewa kepada Salim ini. Wa fima huma kadzalik, tengah-tengah duduk, tuan-tuan sekalian, sembang-sembang, tanya. Tiba-tiba datang kepada Hajjaj ini bi ta'ifatin minar rijal. Datang beberapa orang daripada kalangan lelaki. Tengok-tengok lelaki ni mari ni syu'si asy-syu'ur, rambut kusut masai. Rambut nampak kusut, ghubril ajsam, badan ni berdebu lah. Penuh debu. Sufril wujuh, muka pucat. Kemudian muqarranina fil asfaq, dibelenggu dengan besi, diikat dengan besi, rantai besi. Mari beberapa orang lelaki ni depan Hajjaj, pengawal dia bawa. Maka bila tengok mari ni, tuan-tuan sekalian, Hajjaj pun berpaling kepada Salim. Hajjaj kata pada Salim, haula'i bughatun mufsiduna fil ardi. Mereka inilah golongan ataupun orang-orang yang melampau, yang buat huru-hara di atas dunia ni. Mustabihuna lima harramallahu minad dima', yang mana mereka ni menghalalkan daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan darah tadi. Mana dia menghalalkan darah yang diharamkan dalam yang Allah Taala haramkan, tak boleh kita bunuh orang sebagainya. Summa atahu saifah. Kemudian Hajjaj tak cakap banyak, tuan-tuan sekalian, dia ambil pedang, dia beri kepada Salim. Ambil pedang ni. Wa asyara ila awalihim. Ditunjuk pada orang pertama. Hak mula-mula sekali ni, kata Hajjaj, alaika bihi. Hak ni tanggungjawabmu. Fakum ilaihi, bangun, tekak dia selalu. Allahu akbar. Kawan ni mari nak jumpa dia. Tengok Hajjaj ni, dia gubernur yang solid. Tuan-tuan sekalian, bila mari ni, suruh dia bagi Salim, tolong selesaikan hak ni. Ni orang hak melampau, dia kata. Orang yang melampau ni, burah. Kemudian tuan-tuan sekalian, Salim pun bila mana Hajjaj bagi, dia pun ambil pedang. Dia ambil pedang di tangan Hajjaj. Wa madha nahwar rajuli. Dia pun pergi ke arah lelaki tadi tu. Orang ramah tengok ni. Nak tahu benapa yang dibuat oleh Salim bin Abdullah.
ternanti-nanti ni. Kan? Betul ke Salim nak pergi bunuh kawan ini? Wa qad syakhasa absarul qaumi nahwahu tanzuru madza yaf'alu. Semua orang dak tengok kepada Salim bin Abdullah. Falamma waqafa 'ala ar-rajuli qala lah, bila mana Salim berhenti dekat lelaki ni, bawa pedang ni, maka dia tanya kepada lelaki ni, muslimun anta? Mu ni orang Islam ke tak? Faqala na'am, kata lelaki tadi, na'am, maka orang Islam. Walakin ma anta wa hadha as-su'al. Lelaki ni tanya, buat apa mu tanya soalan ni? Laksanakanlah perintah yang telah disuruh oleh Hajjah tadi. Imdi li'infadhi ma umirta bihi. Faqala lahu Salim, wa hal sallaita subha? Adakah mu sembahyang subuh? Kau terkejut tuan-tuan sekalian. Tadi tanya mu ni orang Islam ke tak? Kan? Dia kata orang Islam lah. Dah buat apa tanya soalan ni? Buat je lah apa ni Hajjah suruh. Kali kedua Salim tanya pula, mu sembahyang subuh tak hari ni? Sembahyang subuh ke tak? Kata lelaki ni, qultu laka inni muslim. Aku khabar dah saat ni aku ni orang Islam. Summa tas'aluni in qultu sallaitu subha. Kemudian mu tanya aku pula, aku ni sembahyang subuh ke tak? Wa hal tadhunnu anna hunaka musliman la yusalli? Adakah kamu sangka di sana ada orang Islam yang tak sembahyang? Mana zaman tu mungkin sembahyang belaka lah tuan-tuan sekalian. Zaman tu bagus. Orang Islam sembahyang belaka. Kan? Tuan-tuan sekalian. Tapi Salim tanya juga. As'aluka as-sallaita subha hadzal yaum. Aku nak tanya juga ni, mu sembahyang subuh tak pagi ni? Ni tuan-tuan sekalian, Salim berkerah juga. Tak kira, nak tanya juga, mu sembahyang subuh tak hari ni? Lalu tuan-tuan sekalian, faqala ar-rajulu hadakallah. Moga Allah Taala memberikan petunjuk kepada kamu. Qultu laka na'am, ya, aku sembahyang subuh pagi ni. Wa sa'altuka an tunafidha ma amaraka bi hadzal zalim. Dan aku minta kepadamu supaya tunaikanlah perintah yang telah disuruh oleh orang yang zalim ini. Wa illa aratta nafsaka li sakhatihi. Kalau tidak, dengan mumu kena padah dengan dia lagi. Kawan ni tahu dah tuan-tuan sekalian. Kalau tak buat arahan Hajjaj dengan Salim ni, kena penggal tuan-tuan sekalian. Faraja'a Salim ila Hajjaj. Jadi Salim tuan-tuan sekalian, patah balik kepada Hajjaj. Jalan semula kebalik. Lepop dah. Warama as-sayfa baina yadih. Lepop dah tu. Terkejut Hajjah tengok ni. Lalu kata Salim, innar rajula yuqirru bi annahu muslim. Sesungguhnya lelaki yang mengaku dia ni orang Islam. Wa yaqulu, dan dia kata innahu shalla subha hadzal yaumi. Dia sembahyang subuh pada pagi ni. Wa qad balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah sampai kepada aku yang mana Nabi sebut, man shalla salata subhi fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sembahyang subuh tuan-tuan sekalian, fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Orang sembahyang subuh ni tuan-tuan sekalian dalam jaminan Allah, dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Salim tanya tu, sembahyang subuh ke tak? Batu penting sembahyang subuh ni tuan-tuan sekalian. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni la aqtulu rajulan dakhala fi zimmatillahi azza wa jalla. Maka kata Salim, sesungguhnya aku takkan bunuh orang yang telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tegah dia khabar tuan-tuan sekalian. Hajjah ni bila dengar ni, panah ni, nak marah tuan-tuan sekalian. Mughdaban, nak marah ni. Innana la naqtuluhu ala tarki salati subhi. Kata Hajjah, kami dok bunuh dia bukan sebab dia tinggal sembahyang ni. Kami nak bunuh sebab apa? Sebab dia bersubahat membunuh Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ni. Pasal dia subahat ni, nak bunuh Khalifah. Faqala lahu Salim. Maka Salim mengatakan, inna finnas, ada di kalangan manusia, man huwa aula minni wa minka bidami Uthman. Hak lebih layak daripada aku dan lebih layak daripadamu dengan darah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kalau nak kata nak apa? Nak kisah, nak balas balik. Bukan kita lah, ada orang lebih layak daripada kita lagi. Dia lebih layak dengan darah Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan sekalian, Hajjah tak terkata apa. Terdiam, terpaku tuan-tuan sekalian. Senyap kawan ni. Tanpa sebarang jawapan. Ini kehebatan
Bagaimana Salim bin Abdullah, seorang ulama yang tegas, yang yakin dengan hujah macam Sayyidina Umar juga, tuan-tuan sekalian. Suma inna ahada syuhudil majlis qadima al-Madinah. Kemudian salah seorang yang melihat majlis ini pergi ke Madinah. Khabar kepada ayah dia Abdullah bin Umar tentang apa yang Hajjaj minta dengan Salim ni. Bila Abdullah bin Umar, tuan-tuan sekalian, ayah dia ni, orang cerita kepada dia, Salim sekian-sekian ni, dia tak sabar nak dengar apa cerita dengan Hajjaj ni. Maka dia tanya, wa innama badara muhaddisan qailan, maka dia tanya kepada orang yang bercerita tu, Salim buat apa? Salim buat apa? Salim buat apa? Duduk tanya-tanya, tuan-tuan sekalian. Salim buat apa? Dia nak tahu anak dia buat apa. Faqala lahu sana'a kadza wa kadza, maka orang hak cerita tu ceritalah. Salim buat gini, tuan-tuan sekalian. Maka ayah dia Abdullah bin Umar fasurriya anhu, lega rasa. Allahu akbar. Baguslah anak dia buat gitu. Dia lega, tuan-tuan sekalian. Wa qala kaisun, bijak. Akilun, cerdik. Ni. Itu penting, tuan-tuan sekalian. Ni ayah sendiri. Makna apa? Meredai mana tindakan anak dia tadi tu. Allahu akbar. Habislah cerita, tuan-tuan sekalian, dari sudut bagaimana Salim ni dari sudut menyatakan kebenaran walaupun berhadapan dengan pemerintah yang zalim. Kemudian, tuan-tuan sekalian, kita pindah pula pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, yang mana pada zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, dia tulis surat kepada Salim bin Abdullah. Dalam surat ini dia mengatakan, amma ba'du fa inna Allah azza wa jalla ibtalani bima ibtalani bihi min walayati amril muslimina an ghairi masyuratin minni wala talaq. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah menguji aku, yang mana ujian kepada aku ni menjadi pemerintah orang Islam, tanpa ada mesyuarat daripada aku, dan juga aku tak minta benda ni. Fa as'alullah alladhi ibtalani, maka aku minta dengan Allah Ta'ala yang memberikan ujian kepada aku ini, ayyu'inani alaihi, supaya Allah Ta'ala bantu aku. Fa idza ja'aka kitabi hadha, kalau surat aku ni siapa kepadamu, kepada Salim ni, fa ba'athli bi kutubi Umar bin Khattab, tolong hantarkan kepada aku surat-surat Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Pasal Umar bin Abdul Aziz sekalian, dia nak tiru bagaimana cara pemerintahan Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang memang pemerintahan dua orang Umar ni sama. Hebat dah, sama-sama hebat. Mirip kita panggil apa? Dia panggil kerajaan zaman pemerintahan yang adil. Tuan-tuan sekalian. Wa aqdiyati, aku nak tengok semua penghakiman dia, wasirati, perjalanan hidup dia. Fa inni azimun ala attabi'a siratahu, aku berazam nak ikut bagaimana jejak langkah Sayyidina Umar ini. In a'ani Allahu ala dzalika, dan aku minta Allah Ta'ala bantu kepada aku. Wassalamualaikum. Gitulah surat dia, tuan-tuan sekalian. Maka dia tulis kepada Salim. Salim pula balas pula. Bila sampai surat tadi, Salim pun balas. Dia balas, amma ba'du faqad ja'ani kitabuka alladhi tadhkuru fihi, telah datang kepada aku suratmu ni yang mu sebutkan annallaha azza wa jalla, Allah Ta'ala ujimu menjadi pemerintah umat Islam. Yang mana budak minta benda ni dan tak mesyuarat, tak ada orang, bukan kata dia nak pada jawatan, bukan, tuan-tuan sekalian. Dan mu nak mengikut jejak langkah Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka Salim memesan, tuan-tuan sekalian, fala yafutka annaka fi zamanin ghairi zamani Umar. Kena ingat, wahai khalifah, jangan lupa yang mana kamu berada di zaman bukan zaman Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman ni lain dah ni, bukan zaman macam Sayyidina Umar. Wa annahu laysa fi rijalika man yumathilu rijala Umar. Dan orang-orang yang ada sekeliling kamu tak standing dengan orang-orang yang berada di sekeliling Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak sama. Walakin i'lam annaka inna waital haqq wa aradtahu, dan ketahuilah, jika sekiranya kamu inginkan kebenaran dan kamu nak kepada kebenaran, a'anakallahu alaihi, Allah Ta'ala akan bantu kamu kalau kamu nak kepada kebenaran. Wa ataha laka ummalan yakumuna laka,
Allah Ta'ala akan beri orang sekeliling kamu ni, pegawai-pegawai yang boleh bantu kamu. Wa ataka bihim min haitsu la tahtasib. Dan Allah Ta'ala akan berikan sesuatu yang kamu takkan jangka-jangka. Fa inna aunallah lil abdi ala qadri niyatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni bantu hamba dia bergantung kepada niat dia, tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala bantu hamba-hamba ni bergantung kepada niat dia. Tengok sejauh mana keikhlasan niat dia tadi. Faman tammat niyatuhu fil khairi tamma aunullahi lahu. Barang siapa yang sempurna niat dia, niat dia memang nak kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan bantu dia. Ni, batu pentingnya niat. Kalau kita betul nak buat amal kebaikan, tuan-tuan sekalian, niat kita tadi nak buat amal kebaikan, Allah Taala akan bantu kita. Dengan benda yang kita takkan sangka. Waman qassarat niyatuhu, barang siapa yang tak sempurna niat dia, naqasa min aunillah, maka akan Allah Ta'ala akan bantu sekadarnya lah. Sekadar macam niat dia tadi tu. Ni. Sebab tu pentingnya kita ni, niat nak buat kebaikan, niat nak buat apa-apa saja, mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa idza naza'atka nafsuka ila syai'in mimma la yurdi Allah jalla wa azza. Jika jiwamu ni mendorongmu untuk membuat perkara-perkara yang tak diredai oleh Allah jalla wa azza, maka ingat, fadhkur man kana qablaka min zawi sultan. Kalau mu nak buat jahat, mu kena ingat benda tak reda ni. Mu kena ingat bahawasanya orang-orang sebelum daripada mu ini, sabakuka, yang telah terdahulu, ila rahil an hadhi dunya, yang telah pergi daripada dunia ini. Yang mana mata mereka tersembul, mata terkeluar. Yang mana mereka ni melihat kepada keseronokan, kelazatan dunia. Bila mati nanti, mata mereka tersembul. Ini dia, keluar mata. Wa kaifa tamazzaqat butunuhum, bagaimana perut mereka akan berpecah. Perut kita ni akan pecah, koyak, tuan-tuan sekalian. Bila mana masuk dalam kubur nanti. Yang mana mereka-mereka ni, allati kanu la yashba'una biha minasyahawat, yang tak pernah kenyang dengan syahwat-syahwat tadi tu. Mu tengok orang dulu ni kena lagu mana. Wa kaifa saru jiyafan, macam mana mereka ni akan berupa bangkai. Jadi macam bangkai. Lau turikat ila janibi masakinina, kalau dibiarkan di sebelah rumah kita. Bayangkan. Kalau bangkai macam ni, tuan-tuan sekalian, bayangkan kalau dibiarkan duduk sebelah rumah kita. Walam tuwariha akam, tanpa ditutup. Macam mana, tuan-tuan sekalian? Agak-agak. Tak usah kata bangkai, sapuh membusuk, tuan-tuan sekalian. Tak usah kata bangkai, sapuh ada kalau kita nak buang membusuk. Tai ayam kata, kalau kita nak buang membusuk, tuan-tuan sekalian. Bayangkan kalau bangkai tadi tu, yang mana duduk sebelah rumah kita dibiarkan, la dajajna min rihiha, kita akan bising, kita akan heboh. Kenapa? Bau busuk tadi. Wala massana durru min natniha, dan kita akan kena kemudaratan daripada bau busuk yang amat sangat tadi, tuan-tuan sekalian. Ini kalam yang sangat mendalam daripada Salim bin Abdullah kepada Umar bin Abdul Aziz. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habis surat dia, tuan-tuan sekalian. Wa ba'du. Ni habis surat dia. Itu nak cerita bagaimana nasihat dia kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Jadi tuan-tuan sekalian, yang akhirnya yang mana Salim ni dia hidup, Allah Ta'ala beri umur panjang pada dia. Faqad asha Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab umuran madidan hafilan bittaqwa. Tapi umur dia panjang, tuan-tuan sekalian, umur yang dipenuhi dengan tuqa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita ni minta dengan Allah Taala, kalau umur kita panjang, biar panjang tadi ada ketakwaan pada Allah. Tapi kalau panjang pun, tuan-tuan sekalian, takwa tak ada, tak guna juga. Baiklah kita mati dalam ketaatan daripada kita hidup, kita buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Jadi bagaimana kehidupan Salim ini? Amiran bil huda, ma'mur dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'rada fihi an zinati dunya wa zukhrufiha, dia berpaling daripada
perhiasan dunia dan kecantikan dunia. Wa aqbala khilalau ala ma yurdillah, dan dia berada sepanjang usia dia mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Fa akala min at-ta'ami ma ghaludha, dia hanya makan makanan yang sedikit. Wala bisa min as-siyabi ma khashina, pakaian dia pakaian yang kasar-kasar. Wa ghazar Rum ma'ajushil muslimin jundian, dan dia juga berperang dengan tentera Rum bersama dengan tentera-tentera Islam yang lain, menjadi tentera juga. Wa qada hawaijal muslimin, dan ditunaikan keperluan orang umat Islam. Wa hana alaihim hunuwal ummahat, dilayan dengan penuh kelembutan, seolah-olah macam ibarat seorang ibu yang layan anak sendiri. Ni falamma atahul yaqin, bila mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada tahun 106 Hijrah, irtajjatil Madinah huznan alaih, gempar bumi Madinah ni. Kenapa? Kesedihan kerana ulama yang salim tadi tu meninggal dunia. Sedih tuan-tuan sekalian, satu Madinah sedih. Wa taraka na'yuhu fi kulli qalbin law'ah, setiap hati ni hiba dengan permergian Salim bin Abdullah. Wa ala kulli khaddin dam'atan, setiap pipi orang yang mengiringi jenazah dia tadi tu bergenangan air mata. Allahu akbar. Wahabban nas, seluruh manusia berangkat untuk menyaksikan pengumiannya. Dan ketika itu khalifah yang namanya Hisham bin Abdul Malik ada di Madinah. Dia pun keluar untuk semayang jenazah dia, untuk mengikuti dia, tuan-tuan sekalian, mengumikan dia. Bila dia tengok ramainya manusia yang ada ni, penuh orang duk bawa iring jenazah dia, sesak-sesak pula, tuan-tuan sekalian, jam. Maka dia timbul dalam hati dia rasa cemburu. Tengok ramai semayang jenazah dia. Maka dia tanya pada diri sendiri, Tura, adakah kamu tengok, kam yakhruju min haula'in nas, adakah manusia ni akan keluar ramai macam ini jika sekiranya khalifah mati di negara ini? Cuba bayang, kalau kita mati, tuan-tuan sekalian, agak-agak ramai ada orang akan iring jenazah kita. Agak-agak ada orang nak semayangkan jenazah kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita buatlah amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian dia berpesan kepada Gubernur Madinah, iaitu Ibrahim bin Hisham al-Makhzumi, ifrid ala ahli al-Madinah, kerahkan seluruh penduduk Madinah ni seramai 4,000 orang lelaki, ila thughur, pergi ke sempadan. Dikerahkan 4,000 orang lelaki, penduduk Madinah pergi ke sempadan. Kenapa? Fasummiya zalikal amu ama 4,000, mengenakan peristiwa yang mana Salim meninggal, yang mana dikenali dengan peristiwa 4,000, peristiwa tahun 4,000. Nama peristiwa dia peristiwa tahun 4,000, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? 4,000 tentera ni pergi ke sempadan untuk mempertahankan negara umat Islam, tuan-tuan sekalian. Itulah sekadar cerita Salim bin Abdullah. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran dan boleh mengambil iktibar daripada kisah tabi'in ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana macam kita himpun malam ni. Kita minta dengan Allah Taala supaya Allah Taala himpunkan kita dengan Nabi, dengan sahabat-sahabat Nabi, dengan para tabi'in dan para ulama yang soleh, tuan-tuan sekalian, dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafaran surat wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi macam biasa tuan-tuan sekalian, sumbangan untuk College Al-Quran Islamiyah. Barakallahu fi amwalikum.